Okay, saya harap bila anda dah sedia, okay, saya nak untuk pengenalan pada ekonometrik ini dalam topik yang pertama. Ini just saya nak bagi gambaran secara kasar, secara umum, apa yang kita akan belajar panjang apa ni, panjang 14 minggu ni. Okey, apa itu ekonometrik? Kalau kita punya, bila kita buat kajian, ekonometrik ini dia berkaitan dengan kajian. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ekonometrik ini dia merangkumi bidang apa ni, bidang ekonomi, iaitu ada makro, mikro, kemudian kita ada matematik dan kita ada statistik. Dia adalah satu tool, ekonometrik ini dia adalah satu tool. Kalau dalam ekonomi ni kita nak gunakan dia untuk kita membuktikan satu-satu teori. Dalam ekonomi awak kita ada banyak macam teori, teori permintaan, teori penawaran, teori harga, teori firma, teori pengguna, kelok kuasama dan sebagainya. Itu yang awak belajar secara teori. Jadi dalam kelas ni kita akan gunakan teori, macam mana kita nak buktikan teori tersebut dengan menggunakan satu kaedah. Iaitu menggunakan kaedah ekonometrik. Jadi di situ katalah kita nak ambil satu contoh teori yang ada dalam buku teks ni. Kalau lihat dalam buku teks, okey, teori di kat sini kalau teori Keynes. Itu menurut Keynes, kalau belajar dalam mikro, iaitu kita pernah dengar apa yang dinamakan sebagai MPC, iaitu kecenderungan mengguna SUT, Marginal Propensity to Consume, MPC. Iaitu apakah MPC? Ialah satu ukuran kadar perubahan dalam penggunaan bagi satu unit RM bagi setiap satu unit perubahan dalam pendapatan. Dan dia bernilai lebih besar daripada sifar dan kurang daripada satu. Jadi kalau awak belajar secara detail dalam mikroekonomi, ini salah satu teori yang awak jumpa, iaitu MPC, iaitu kecenderungan mengguna SUT. Okey, kecenderungan mengguna SUT, kalau lihat dari segi formula dia kan. Kalau lihat dari segi formula dia kata dia adalah apa ni? MPC sama dengan perubahan C penggunaan bahagi dengan perubahan pendapatan. Kalau perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Itu yang dinamakan sebagai MPC. Kita nak tahu kalau pendapatan tersebut meningkat sebanyak RM1, berapa banyak perbelanjaan dia bagi setiap RM1 peningkatan dalam pendapatan, dan nilai dia antara kosong dengan seperti yang ditunjukkan ni, antara kosong dengan 1. Jadi kita tahu kalau nilai contohnya kalau kita kata nilai dia adalah 0.6, MPC katalah sama dengan 0.6. Untuk contoh MPC sama dengan 0.6. Bermaksud apa? Kalau pendapatan meningkat sebanyak RM1, perbelanjaan pengguna yang terlibat dengan MPC tersebut akan meningkat sebanyak 60 sen bagi setiap RM1 dalam peningkatan. Ini kalau belajar teori secara detail. Okey, begitu juga teori dengan teori-teori yang lain. Okey, sekarang ni itu dari segi teori dia. Macam mana kita nak kita nak nak gambarkan teori dia dalam bentuk apa? Bila kita kata MPC kan, MPC tu bagaimana kita nak mengira dia? Bagaimana kita nak kaitkan dia dengan masyarakat? Kalau tanya MPC, ya betul, MPC ialah perubahan C bagi perubahan Y. Berapakah MPC rakyat Malaysia contohnya? Berapakah MPC penduduk di bandar? Berapakah MPC golongan B40? Berapakah MPC golongan T20? Secara tak langsung sebenarnya awak pernah baca laporan ni. So macam mana kita nak ukur MPC tu? Perubahan C bahagi perubahan Y ni, kan? Apa data dia? Bagaimana nak dapat data tu? Macam perubahan ni, ada perubahan pendapatan bila bagi tolak dengan perubahan pendapatan bila, macam mana nak ukur? Nak jawab soalan tersebut, kita gunakan satu model. Kita ada dalam ilmu matematik, iaitu kita ahli matematik pula, dia gunakan teori Keynes dalam bentuk persamaan. Y sama dengan beta 1 campur beta 2X. Sebab dalam bila belajar matematik, kita ada satu model fungsi linear ni. Y sama dengan MX campur C. Y sama dengan MX campur C. Okay, ini yang ada dalam model matematik. Ini model matematik. Model matematik yang awak belajar dalam kursus matematik. Itu cara macam mana dia nak gambarkan. Di mana Y ialah, kalau lihat dalam konteks tadi, MPC ialah apa tadi? MPC
ialah perubahan C bahagi perubahan Y. Perubahan C bahagi perubahan Y. Perubahan E kan, ingat perubahan E tak? Perubahan C bahagi perubahan Y. Iaitu secara teori juga, penggunaan datangnya daripada pendapatan. Perbelanjaan datangnya daripada pendapatan. Oh, jadi kita tahu dalam model ni Y ialah pemboleh ubah pemboleh ubah. Kalau kita lihat dia adalah pemboleh ubah nilai dia ditentukan oleh X. Untuk dapatkan nilai Y, kita perlu tentukan nilai X. Kita ada M, kita ada C. Jadi Y dalam konteks ini, Y ialah mesti Y ialah penggunaan, di mana nilai penggunaan ditentukan oleh pendapatan, dan X ialah pendapatan. Ini bentuk simbol simbol Y ni. Y ni ialah untuk just simbol saja. Jangan terkeliru dengan Y yang ada yang saya sebutkan ni. Sini Y ialah pendapatan. So, dalam ekonomi kita gunakan Y sebagai income ataupun pendapatan. Tapi di sini Y apa? Y ialah pemboleh ubah di sebelah kiri. Nilai Y ditentukan oleh X. Okey, jadi bila dalam ekonomi ini ialah model matematik. Dalam bila kita nak buat kajian, kita kalau awak lihat sini dia masih gunakan Y dan X yang sama. Cuma di sini dia ubah saja. Untuk tujuan kajian dia. Dia ubah dia kepada Y sama dengan beta 1 campur beta 2 X. Tapi dia masih dalam format Y sama dengan, ini ialah MX, ini ialah nilai C. Dan tadi dah dinyatakan kalau dalam konteks ni nilai MPC ialah bergantung pada nilai beta 2 ni. Nilai beta 2 ataupun nilai M tadi. Ni nilai beta 2 ni kalau saya tulis kat sini. Okey, ini ialah nilai MPC. Iaitu nilai Y akan bergantung pada nilai X. Kerana apa? Kenapa beta 2 di sebelah X tu nilai MPC? Sebab dia selari dengan kecunan. Kecunan kita kata apa? M sama dengan apa? Perubahan X bahagi perubahan Y. Nampak dia ada kaitan dengan perubahan C bahagi perubahan Y. Nampak tak kaitan? Bagaimana ahli matematik mengaitkan teori Keynes MPC tu dalam bentuk persamaan. Jadi kalau awak faham matematik, sekarang awak boleh lihat di dalam satu dimensi yang baru. Okey. Kemudian oleh kerana persamaan ni ialah persamaan linear. Kita belajar ini kan, ni persamaan linear, fungsi linear. Bila fungsi linear, kita tahu kalau kita lihat bila fungsi linear, kalau saya buat satu ni kita tahu kalau kita ada fungsi linear Y sama dengan MX campur C, X paksi melintang, Y paksi menegak. Kalau M tersebut positif, ialah positif, kita boleh dapat satu garisan seperti ini. Satu garisan yang mencurun ke atas. Kalau kita boleh panjangkan. Jadi dalam konteks MPC tadi, kita lihat dalam konteks MPC tadi, okey, Y sama dengan beta 1 campur beta 2X. Y ialah perbelanjaan, X ialah pendapatan. Kita akan dapat satu garisan fungsi linear, tetapi dia hanya wujud pada nilai X yang positif dan Y yang positif saja. X ialah apa tadi? X ialah pendapatan. Pendapatan mesti positif. Y ialah penggunaan. Penggunaan tersebut mesti positif. Jadi bila kita lukis saja dia hanya ada pada kuadran di mana, kalau lihat saya tukar color dia berada pada kuadran di mana Y positif dan X positif. X ialah penggunaan, iaitu pemboleh ubah tak bebas. Nilai dia bergantung pada X. Di mana X ialah pendapatan, iaitu pemboleh ubah bebas. Di sini kita andaikan X akan mempengaruhi nilai Y. Di mana kecunan, di sini yang unik dia automatik. Kecunan tadi di sini, kecunan itu ialah M, itulah juga ialah MPC. Kalau sebelum dalam matematik kita lihat kecunan tersebut, kita boleh katakan dia sebagai kecunan tersebut ialah M. Tapi di sini konsep kecunan tersebut kita boleh apply kan konsep kecunan tersebut dalam konteks MPC. Kenapa kita gunakan MPC? Sebab Y kita ialah penggunaan, Y ialah penggunaan, X ialah pendapatan. Jadi lihat kat situ bagaimana boleh dikaitkan
di antara dua pembeli ubah tersebut dalam konteks MPC. Jadi itu unik dia. Itu kaitan dia. Macam mana kita nak kaitkan teori tadi dengan juga model matematik. Okey, cuma kalau lihat dalam slide yang seterusnya ni, yang ke-6 ni, apa dia kata? Fungsi penggunaan Keynes. Tadi dinamakan fungsi penggunaan Keynes menggambarkan hubungan yang tepat ataupun exact ataupun deterministic relationship between income dengan consumption tadi. Iaitu antara penggunaan dengan hubungan di antara penggunaan dan pendapatan. Iaitu hubungan satu dengan satu ni maksudnya apa? Hubungan tepat ni, ni satu term yang awak perlu boleh bezakan. Term yang ni. Hubungan yang tepat berketentuan exact ataupun deterministic. Hubungan model ni adalah kita kata apa tadi? Iaitu dia adalah Y sama dengan apa tadi? Beta 1 campur beta 2 X. Dia bersifat tepat. Dia hubungan yang tepat, hubungan 1 dengan 1. Sama konsep dia dengan Y sama dengan MX campur C. Iaitu maksudnya apa? Kalau saya plotkan satu titik, kalau lihat dalam konteks matematik kan, kita ada, ingat tak titik koordinat? Kita ada X1, Y1. Sekarang kita ada, bagi setiap, kat sini kita ada X2, contohnya Y2. Dalam konteks titik koordinat. Okay. Titik koordinat ni menunjukkan bahawa hubungan satu dengan satu. Bagi setiap satu nilai Y, akan ada satu nilai X yang unik. Nampak kalau masih ingat dalam matematik kita belajar hubungan bulat dengan domain. Apa ni? Input dengan output. Bagi setiap satu nilai X, kita ada satu nilai Y. Itu nama dia fungsi. Begitu juga pada mana-mana titik di atas fungsi tersebut. Ini yang dinamakan sebagai yang kita katakan tadi hubungan yang tepat, iaitu berketentuan, hubungan bersifat deterministik antara X dengan Y. Kalau kita gunakan model matematik tadi. Tetapi dalam ekonomi, tu ada nampak ayat di bawah tu. Dalam ekonomi, hubungan pemboleh ubah ekonomi tidak bersifat begitu. Iaitu dia tidak bersifat hubungan satu dengan satu. Maksudnya apa kat sini? Selain daripada hubungan satu dengan satu tadi bermaksud apa? Kalau lihat kat sini, bagi setiap satu nilai X, bagi setiap satu nilai tingkat pendapatan, akan ada satu nilai perbelanjaan. Itu maksudnya satu dengan satu. Itu kalau saya cuba gambarkan, kalau saya ada, tadi kita ada C, kita ada X kan? Penggunaan C dengan Y. Balik pula C dengan Y kan? C dengan Y. Kalau pendapatan, katalah pendapatan 100. Penggunaan dia berapa? Penggunaan dia mesti 70. Contoh. Kan? Kalau pendapatan dia 120. Perbelanjaan dia kata berapa? 85. Pendapatan dia 150. Perbelanjaan dia berapa? Katalah kita kata 110. Nampak tak? Setiap satu nilai Y ada satu nilai X. Setiap satu nilai pendapatan ada satu nilai penggunaan. Itu dalam konteks matematik. Tapi dalam konteks ekonomi, kalau kita lihat pada pendapatan, pada setiap satu tingkat pendapatan, saya nak cuba terangkan dalam keadaan sebenar. Ini yang tadi dalam fungsi matematik. Dalam keadaan sebenar, kalau kita pergi pada mereka yang berpendapatan 100, nilai perbelanjaan dia tidak semestinya 70. Kalau kita jumpa orang pertama, dia kata 70. Jumpa orang kedua, dia kata mungkin lain. 60, dia hanya belanja 60. Jumpa orang ketiga, dia mungkin dia kata dia belanja lebih. Dia belanja RM95. Itu dalam keadaan logik, dalam keadaan realiti. Bila kita membuat survey selalunya. Pendapatan dia sama, tapi perbelanjaan dia berbeza-beza. Begitu juga yang 120. 120 mungkin ada yang kata dia belanja 90, kata mungkin dia belanja 100 dan seterusnya di sini. Jadi di sini pada satu tingkat pendapatan Y tadi, bagi setiap satu nilai X, mungkin akan ada lebih daripada satu nilai
satu nilai Y. Bagi setiap nilai X mungkin ada nilai Y yang berbeza-beza. Bagi setiap tingkat perbelanjaan pendapatan akan ada tingkat penggunaan yang berbeza-beza. Itu keadaan sebenar, keadaan realiti. Jadi itu kelemahan model matematik. Dia tak boleh capture benda ni. Model matematik yang awak belajar tu. Sebab tu kenapa ada pendapatan ni berbeza-beza? Kenapa pendapatan walaupun pendapatan dia sama, kalau kita pendapatan dia sama, tapi nilai penggunaan dia berbeza-beza. Kenapa pendapatan kita sama dengan kawan-kawan kita, tapi perbelanjaan kita berbeza? Ada siapa boleh tolong saya bagi jawapan? Kenapa? Kenapa pendapatan sama, tapi perbelanjaan dia boleh berbeza-beza? Ada. Ada orang, ada. Dia tak ada orang tidur ni. I think. Okay, my opinion, I think because they have the particular preference. Dia macam ada preference dia orang nak spend kat mana dia punya duit tu actually. Okay, mungkin tepat, hampir tepat. Maksudnya setiap orang ni dia dah set. Dia nak belanja kat sini, dia belanja kat situ kan. Jadi dia punya preference dia berbeza. Dia punya, kalau bahasa biasa ni, dia punya minat dia, hobi dia berbeza-beza kan. Ada orang ni dia suka lebih banyak spend dekat internet. Ada orang ni dia mungkin suka spend dekat wayang kan. Contohnya, itu yang awak masukkan tadi kan? Yes. Yang lain, itu hampir tepat. Tapi tak tepat 100%. Taraf hidup berbeza. Okay, taraf hidup berbeza. Okay, good. Jawapan kedua hampir sama dengan kawan tadi. Jawapan apa ni? Taraf hidup berbeza. Maksudnya apa? Mereka yang apa ni? Yang kita contoh kita. Macam mana? Golongan contoh gaji 1,000 untuk bujang dia spend lain, kalau untuk orang yang berkahwin lain. Macam tu. Bagus, pandai, suka saya. Mula-mula lagi saya dah suka kelas ni lah. Ada yang boleh fikir macam tu. Betul lah tu. Dua jawapan yang tu betul. Tapi itu secara spesifik awak beri contoh detail. Maksudnya apa? Setiap orang walaupun pendapatan dia berbeza, tapi dia punya persekitaran dia berbeza-beza. Ada yang bujang kan? Ada yang dah berkahwin. Ada yang dia punya hobi berbeza, macam kawan kita cakap tadi, preference tadi. Ada yang walaupun dia berkahwin, walaupun dah berkahwin, semuanya berkahwin, tapi dia punya saiz rumah dia berbeza. Ada yang tu mungkin dia kahwin, anak tak ada kan. Ada tu yang dia kahwin, mungkin anak dia ramai. Ada yang kahwin, anak tak ada, tapi bini dia ramai kan, isteri dia ramai. Nampak? Perbelanjaan dia akan berbeza-beza walaupun pendapatan dia sama. Jadi itulah unik dia, ekonometrik ni yang kita belajar ni. Bila kita menganggarkan model, kita akan ambil faktor tersebut. Walaupun data kita tadi, kita hanya cerita apa? Kita hanya cerita Y dengan C. Pendapatan dengan perbelanjaan. Tapi secara tak langsung dalam model ekonometrik, kita akan ambil perkara-perkara yang awak sebutkan tadi, yang contoh-contoh yang kawan awak bagi tadi, iaitu, itu nama dia faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi perbelanjaan selain daripada pendapatan. Nampak tak? Yang awak cerita tadi, saiz isi rumah, saiz keluarga, taraf perkahwinan, taraf pendidikan, minat, preference setiap individu tu berbeza. Itu semua ialah faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi apa? Yang boleh mempengaruhi penggunaan, yang boleh mempengaruhi penggunaan selain daripada pendapatan. Maksudnya apa? Selain daripada Y ni, ada banyak lagi faktor yang boleh mempengaruhi perbelanjaan seseorang. Bukan Y saja. Dalam matematik dia tidak mengambil kira faktor tersebut. Dalam ekonometrik kita kena ambil kira faktor tersebut. Jadi kalau model ekonometrik kita kena tulis model tersebut. Perbezaan dia apa? Perbezaan dia kalau sebelum ni, saya nak potong ni kan. Sebelum ni kita tak ada ni. Kita tak ada campur U ni kan. Itu model matematik. Tapi dalam model ekonometrik kita ada campur U. Jadi campur U ni apa? Inilah campur U ni lah. U ni lah. Yang di hujung ni lah yang kita akan belajar pasal dia. Sebahagian besar 4 ataupun sebahagian besar topik kita akan cerita pasal U saja. Selain daripada Y daripada Y dan X. Apakah itu U? Okay, dalam nota dia disebut U dinamakan sebagai pemboleh ubah, dikenali sebagai sebutan ralat.
sebutan ralat dia ada macam-macam nama. Apa ni, sebutan ralat mu, selalunya saya sebut dia sebagai MU, bukan Manchester United, MU, ataupun sebutan ralat disturbance ataupun erratum, dia adalah pemboleh ubah rawak. Stokastik maksudnya perkataan stokastik maksudnya rawak yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Hipotesis untuk fungsi penggunaan ini ialah hubungan pemboleh ubah bebas Y adalah berhubungan secara linear dengan hubungan pemboleh ubah penerangan X, tetapi hubungannya tidak dalam bentuk tepat ataupun non-exact relationship, iaitu dia tertaluk kepada variasi individu. Yang contoh-contoh yang kawan kita sebut tadi lah, itulah juga dikenali sebagai variasi individu. Dan bila kita plotkan data dia, nanti bila awak buat survey nanti, bila awak buat project paper ni, plot data awak, anda akan dapati hubungan dia akan berbentuk scattered seperti ni. Dia akan berbentuk scattered seperti ni. Yang garisan lurus tu, nampak? Garisan lurus tu dia jadi macam model matematik. Tadi kan? Tapi kadang sebenar dia tidak scattered. Model yang kita anggarkan nanti dia akan berbentuk garisan lurus. Tadi saya nak bagi gambaran kasar. So, tadi kita kata MPC. Kita masih bercerita pasal MPC. Okey, nak anggarkan MPC, mana MPC tadi? MPC tadi nilai B ni. So, macam mana nak anggarkan? Berapa nilai B tu? Berapa nilai kecunan? Berapa nilai MPC? Berapa nilai pintasan? Sebab kita ada nilai pintasan untuk model matematik tadi kan? So, apa yang kita perlu buat? Kita kena kumpul data. Seperti yang ditunjukkan dalam slide yang seterusnya, kita perlu kumpul data yang berkaitan dengan Y dan X saja. Mu ni, nilai ralat tersebut akan muncul dalam model. Ralat tersebut hanya ada bila kita anggarkan. Untuk collect data, kita perlukan data Y dan data X. Apa pemboleh ubah yang terlibat? Tadi penggunaan, tadi pendapatan. So, kita kena collect data tersebut. Okay, contoh kat sini, ada contoh data dalam buku teks. Ni, contoh data penggunaan dan pendapatan, muka surat yang ke-6 ni. Ni kalau saya besarkan, ni just data Y dan X. Dia disusunkan daripada tahun 1960 hingga tahun 2005. Okey, bila dia plotkan, dia akan dapat lebih kurang macam ni. Yang saya tunjukkan je. Ini data daripada US dalam buku teks. Bila kita plotkan, kita tak akan dapat satu garisan lurus hasilnya. Walaupun dia hampir membentuk satu garisan lurus, tapi dia tidak membentuk satu garisan lurus yang tepat. Ini data sebenar. Data tersebut kita perlu kumpulkan. Okey, kita perlu kumpulkan data. Macam mana bentuk data dia? Begini. Ini contoh data, selalunya data siri masa. Data-data beginilah yang awak perlu kumpulkan bila awak buat project paper nanti, bila awak nak buat presentation. Selalunya pelajar akan gunakan data dan konteks negara Malaysia. So, kat situ awak akan dapat pengalaman. Awak bukan saja awak akan terlibat dalam proses pembentukan model, analisis model daripada peringkat awal hingga seterusnya. Dia sangat membantu bila awak buat kertas ilmiah nanti. Okey, jadi bila dah ada data, apa nak buat? Kita kena anggarkan. Dah ada data, kita kena anggarkan. Itu namanya penganggaran parameter dalam model ekonometrik. Parameter ialah beta 1 dan beta 2 tadi. Macam mana nak anggarkan? Kita kena, apa nak buat dengan data tadi? Data dah ada, kita nak anggarkan. Nak kira nilai beta 1, beta 2. Nilai pintasan dan nilai kecunan tadi. Nilai pintasan ataupun intercept ataupun nilai MPC tadi. Ada kaedah dia. Kaedah dia nanti kita akan belajar. Itu yang dinamakan sebagai OLS. Apa tu OLS? Nanti kita akan pergi detail. Setakat ni belajarlah sebut OLS. Jadi ramai pelajar jadi nanti di hujung. Dia tak tahu apa tu OLS. Okey. Jadi bila kita anggarkan, barulah kita dapat tahu beta 1 kita sama dengan negatif 299.519, beta 2 sama dengan 0.7218. Okey, yang penting fokus kita pada beta 2 ni kan. Okey, bila kita tulis persamaan 1/3 ni, dia macam persamaan matematik tadi. Iaitu kita dapat satu garisan lurus yang berwarna hitam ni. Nampak ada satu garisan lurus, kalau saya besarkan, satu garisan lurus yang berwarna hitam, itu ialah nilai persamaan tadi. Y sama dengan negatif 299.5913 campur 0.7218 yang di sebelah ni. Ini persamaan dalam bentuk persamaan matematik. Apa maksud dia? Dia ada maksud.
ada maksud tersebut. Fokus kita ialah pada nilai beta 2 iaitu nilai MPC dia. 0.7218. Oh, jadi MPC sama dengan 0.7218 ataupun kita bulatkan jadi 0.72. Bermaksud apa? Dalam tempoh tersebut, peningkatan pendapatan benar. Sebab Y dia gunakan nilai pendapatan benar adalah sebanyak, jika pendapatan benar meningkat sebanyak USD 1, secara puratanya perbelanjaan pengguna benar, real consumption expenditure ni, consumer expenditure sebanyak USD ataupun 72 sen. Ataupun dalam RM kita kata jika pendapatan pengguna meningkat sebanyak RM1, secara puratanya perbelanjaan pengguna akan meningkat sebanyak 72 sen. Kalau kita applykan dalam konteks negara Malaysia. Ni bila kita cuma macam mana nak dapatkan angka-angka ni, nombor-nombor ni, ada cara dia. Kita akan belajar nanti dalam minggu-minggu yang akan datang secara detail. Tu jangan risau. Awak akan belajar secara manual dan juga menggunakan perisian nanti. So, apa langkah seterusnya? Apa kita nak buat? Inilah unit dia, econometric ni. Jadi, kalau awak claim jika pendapatan meningkat sebanyak sebanyak RM1, pendapatan meningkat sebanyak RM1, perbelanjaan meningkat sebanyak 72 sen. Okey. Betul ke? Itu antara bahasa biasa kan? Logik ke? Apa beza 72 sen dengan 70 sen? Terutamanya bila kita buat perbandingan. Ataupun kalau awak boleh argue, kalau saya ambil sampel lain. Tadi saya ambil sampel daripada 1960 sampai tahun berapa? 2015. Kalau saya tukar sampel dia, saya start daripada 1970 sehingga 2018. Saya dapat ke nilai 0.72 ni? Saya dapat ke nilai yang sama atau nilai yang berbeza? Kalau berbeza, berapa jauh dia berbeza? Okey, jadi kita perlukan satu lagi ujian yang dinamakan sebagai ujian hipotesis. Ni yang berbeza. Yang membezakan ahli ekonomi dengan ahli politik dan juga ahli-ahli yang lain. Kita tak percaya 100% pada angka yang diberikan. Kita akan test. Dan ujian hipotesis ni awak belajar banyak dalam khusus statistik. Jadi ilmu tu awak akan gunakan. Dalam statistik tu, dalam ujian hipotesis, awak 100% awak akan gunakan dalam dalam kelas ekonometrik. Jadi kalau awak pelajar yang dah ada yang faham, yang mahir statistik ni, part ni ialah kelebihan untuk dia. Ujian hipotesis dia boleh buat dengan tutup mata sebab dia perkara yang sama. Jadi kita nak uji. Dia kata apa tadi nilai anggaran yang diperoleh perlu diuji untuk menentukan kesahihan dan juga kesesuaian teori berkenaan. Finance mengatakan nilai MPC mesti dah positif dan kurang daripada 1. Anggaran persamaannya ialah 0.72. Tetapi sebelum ini nilai anggaran ini dianggap selari dengan teori, iaitu 0.72 perlu diuji untuk mengetahui adakah nilai dia secara statistik kurang daripada 1 ataupun dia berbeza daripada sifar. Jadi kita perlukan ujian untuk menguji kesahihan kita punya angka yang kita dapat. Detailnya kita akan belajar nanti. Okey, itu dalam konteks ujian hipotesis. Kemudian kita nak pergi, apa gunanya nombor ni? Dah dapat apa nak buat? Kan? Dah dapat apa nak buat pada dah tahu MPC sama dengan 0.72. So what? Itu dia punya ayat dia kan. Apa nak buat? Okay, kita boleh gunakan model ni. Antara kegunaan model ni ialah kita boleh gunakan untuk membuat peramalan. Iaitu kita boleh ramalkan. Contohnya apa? Kalaulah pada tahun 2006 nilai pendapatan benar, nilai pendapatan benar kata kita gunakan nilai GDP benar ialah sebanyak 11,319.4 bilion. Berapakah nilai ramalan bagi penggunaan? Jadi kita just gantikan X ke dalam model tersebut, selesaikan, kita dapati nilai ramalan dia 7870.7516. Jadi jika pendapatan adalah sebanyak 11,311.4 bilion, cara puratanya perbelanjaan pengguna ialah sebanyak 7,870.75. Jadi kita just ini antara kegunaan kita boleh gunakan nilai tersebut untuk buat nilai ramalan. Dan tentu dan tentu nanti akan tak silap awak akan ada satu kursus untuk awak mendalami ilmu ramal. Macam mana awak nak buat peramalan.
Bagaimana ahli ekonomi nak buat ramalan? Dia ramal suka-suka ke ataupun macam mana? Contohnya dalam COVID ni kan, kita ramalkan COVID tersebut ekonomi akan pulih pada tahun depan, bukan pada tahun ni. Jadi pada tahun ni kita akan jangkakan the worst. Pekerjaan ramai hilang kerja, ekonomi akan menguncur. Macam mana mereka ramalkan tu? Mereka buat suka-suka ke? Kenapa dia boleh ramalkan tahun depan? Kenapa bukan 2 tahun depan? Kenapa bukan awal pada penghujung tahun ni? Walaupun kerajaan dah buat macam-macam. Jadi kalau awak lihat kan, kerajaan dah buat macam-macam pakej juga. Daripada awal, pakej rancangan, pakej prihatin, kami prihatin, itulah, inilah. Macam-macam pakej, tapi kita masih meramalkan ekonomi kita akan menguncur pada tahun ni. Nampak tak? Itu pentingnya ahli ekonomi di situ. Inilah antara ilmu yang boleh digunakan. Okey, selain daripada tu, ini contoh kegunaan MPC. Bila kita dah ada nilai MPC, kita boleh kira satu nilai yang dinamakan sebagai pengganda pendapatan. Ini ada satu istilah yang anda pernah jumpa pada dalam kursus ekonomi dulu. Itu pengganda pendapatan adalah 1/1 tolak MPC. Kalau MPC 0.72 seperti ini, pengganda pendapatan ialah 3.57. Maksudnya apa? Bagi setiap satu pelaburan ataupun pendapatan baru, dia akan kesan pengganda dia akan menghasilkan pendapatan yang lain sebanyak 3.57 kali ganda dalam pertambahan. Contohnya jika polisi kerajaan telah menyebabkan peningkatan dalam perbelanjaan pelaburan. Selalunya konteks investment. Apakah kesan dia kepada ekonomi jika M sama dengan 3.575, maka setiap RM1 peningkatan dalam pelaburan akan meningkatkan pendapatan negara sebanyak 3.575. Kerajaan contoh kat sini, ini contoh lama kerajaan menjangkakan GST akan memberi sumber pendapatan baru kepada negara. Okay, dalam konteks ini kita ada pengganda pendapatan. Saya tak ingat berapa pengganda kita. Sebab tu kalau awak lihat pengganda pendapatan ni dia setiap satu pendapatan baru dia boleh pendapatan baru ni dia pendapatan daripada sumber baru. Selalunya macam pelaburan dia boleh menggandakan pendapatan berapa kali. Itu maknanya pengganda pendapatan. Sebab tu kita pentingkan FDI. FDI ialah sumber wang daripada luar masuk ke dalam negara. Dengan nilai MPC kita boleh generate kita punya pengganda dan kita boleh ramalkan setiap 1 bilion yang masuk pada tahun depan berapakah nilai peningkatan dalam pendapatan kita. Ada banyak cara sebenarnya macam mana kita nak gunakan data. Salah satu cara yang kita akan belajar dengan menggunakan kaedah ekonomi tadi. Okey, itu cara kasarnya yang kita akan belajar nanti. Kita akan lebih belajar pada macam mana kita nak estimate model ni. Tapi dia mesti ada kaitan dengan apa teori dia. Sebab tu faktor teori itu penting. Sebab tu ilmu ekonomi yang belajar itu sangat-sangat penting. Sebab model yang kita bentukkan nanti mesti ada kaitan dengan teori. Kita nak buktikan teori itu betul ataupun tidak. Okey, cara teori dia, ni bidang ekonomi ada 2. Satu secara teoretikal. Saya akan belajar dalam kelas ni, kita akan fokus pada teori satu. Teori tapi klasik Satu lagi apply juga klasik. Bayesian ni base ni, Bayesian model ni awak akan belajar kalau belajar di peringkat yang lebih tinggi. Kita aja lebih pada apply saja. Apply theoretical yang berbentuk klasik. Okey, ini saya dah explain tadi. Okey, saya dah explain dalam bentuk apa tu maksud hubungan statistik dan hubungan secara berketentuan. Ini saya tinggalkan untuk awak baca. Jadi awak perlu tahu tadi kita dah ada stokastik, kita dah ada beta, kita dah ada masuk hubungan berketentuan. Okey, ini pun sama. Ini selalunya kalau awak lihat data ekonomi, bila awak plotkan data ekonomi, awak akan dapat banyak titik tu. Awak carilah apa data, jarang awak dapat data dalam bentuk satu garis, dia berada dalam satu garisan lurus. Ini Philip curve kan? Kalau belajar dalam teori, Philip curve menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Hubungan dia apa? Kalau berdasarkan Philip curve ni, iaitu kalau kita lihat hubungan negatif ni maksudnya apa? Maksud hubungan negatif, kalau kalau kita kurangkan inflation, berkemungkinan kadar pengangguran akan meningkat.
Kalau kita kurangkan pengangguran, berkemungkinan inflation akan meningkat. Nampak tak? Walaupun secara ideal ya, apa yang kita nak kalau anda diberi pilihan, kalau anda jadi kerajaan antara inflasi dengan pengangguran, yang mana satu anda nak tinggi, yang rendah. Tinggi, yang mana satu tinggi, yang mana satu rendah. Kalau boleh kita nak inflasi rendah, pengangguran juga rendah. Tapi kalau berdasarkan pilih curve, dia dah tunjukkan kalau kita rendahkan inflasi, pengangguran mungkin akan tinggi. Sekarang ni saya rasa dalam situasi sekarang ni, COVID ni, saya rasa pilih curve ni betul. Sebab kalau kita lihat data inflasi dia, kalau pergi pada website Jabatan Perangkaan, sepanjang COVID ni, saya rasa kita berada dalam situasi di mana kebanyakan harga barang rendah. Kadar inflasi kita ada beberapa bulan tu dia negatif. Negatif bukan sahaja kadar inflasi rendah, kadar inflasi kita adalah negatif. Negatif maksudnya deflasi. Deflasi maksudnya apa? Harga barang turun. Kan? Daripada bulan 3 sampai bulan 10. Kalau kita lihat, ambil satu contoh harga minyak. Harga minyak yang selalu kita bising apa? Harga RON 95 kan? Kalau sebelum COVID tu harga dia RM2.20. Setiap minggu orang bising. Naik 1 sen bising, naik 2 sen bising, naik 10 sen lagi bising. Kan? Sekarang harganya berapa? Harga dia lebih kurang. Saya pun dah lupa dah harga dia. RM1.70. Sampai tak RM1.70. Harga RON apa ni 95, dan ada ketikanya dalam PKP ni dia pernah turun sampai RM1.30. Nampak tak? Daripada RM2.20 hampir 90% dia turun. Harga minyak turun, dan begitu juga kebanyakan harga barang yang lain secara purata dia turun. Bukan semua itu menyebabkan kita punya inflasi kita negatif. Dan tentu kita suka kan? Oh, harga minyak turun. Dulu kau bising kan harga minyak naik, sekarang harga minyak turun. Minumlah minyak tu banyak kan. Tapi malangnya apa? Walaupun harga dia murah, penggunaan minyak juga berkurangan. Kenapa? Harga minyak turun, kalau kita belajar secara teori kan, kalau harga barang turun, permintaan dia akan naik. Tapi apabila harga minyak turun, penggunaan minyak pun turun. Jadi penawaran minyak pun akan terjejas, penawaran minyak berlebihan, jadi harga minyak dunia pun turun. Sekarang harga minyak dunia berapa dolar? $20, $30 kan? Berbanding dulu $60, $70 kan? Ada kalanya $100. Kenapa penggunaan dia turun? Nampak tak? Bila penggunaan dia turun, ini kalau awak boleh tangkap apa saya cakap, saya tak sempat nak tulis. Bila penggunaan minyak turun, kenapa penggunaan minyak turun? Permintaan dia turun. Siapa yang minta minyak ni? Paling banyak yang minta minyak ni sektor penerbangan. Kapal terbang betul tak? Kapal terbang dah tentulah sekali dia terbang berapa ribu liter dia gunakan betul tak? Jadi oleh kerana kapal terbang permintaan minyak dia berkurangan. Sebab apa? Sebab kapal terbang dia penggunaan flight penggunaan kapal terbang penumpang dia berkurangan. Jadi permintaan minyak dia berkurangan, jadi harga minyak dunia terus jatuh. Jadi apa kenapa kalau kita kaitkan lagi? Kenapa penumpang berkurangan? Sebab COVID tak? Sebab COVID. Bila COVID ni pergerakan kita terhad, tidak boleh bergerak, tidak boleh bebas. Banyak negara dia tutup dia punya sepadan, termasuk dalam Malaysia. Orang luar tak boleh datang, yang boleh datang hanya mereka-mereka yang tertentu saja yang telah ditetapkan. Jadi bila flight berkurangan, ramai kaki tangan yang bekerja dalam sektor-sektor yang berkaitan. Dan tentu sektor penerbangan. Berita terbaru, kaki tangan kalau baca, Malindo beribu-ribu orang dia nak, daripada 3,500 orang pekerja kalau saya tak silap, dia nak buang lebih kurang 2,000, lebih separuh daripada pekerja dia nak berhentikan. Macam juga Air Asia, dah ramai pekerja Air Asia yang dah diberhentikan. Kalau yang masih bekerja pun gaji dia kurang, mungkin separuh, daripada 10,000 sebulan tinggal 2,000 sebulan, tinggal 20%, tinggal 15%. Kalau mereka yang bekerja, maknanya apa? Sama ada dia bekerja ataupun tak bekerja, pendapatan dia juga akan berkurangan. Jadi nampak tak kaitan tadi? Harga minyak turun, pengangguran meningkat. Dan harga minyak rendah, pengangguran meningkat. Pengangguran di kalangan mereka yang bekerja di sektor sektor penerbangan. Apa jadi yang mereka bekerja di sektor pelantar minyak? Bila permintaan minyak berkurangan, harga minyak turun, pengeluaran minyak pun berkurangan. Cakap minyak kurangkan dia punya supply, kurangkan pengeluaran minyak setiap tong sehari untuk semua negara. Jadi mereka yang bekerja dalam sektor ONG juga terjejas, pun kena berhenti.
Kan kena berhenti. Jadi pengangguran tambah lagi dalam sektor tersebut. COVID menyebabkan menjejaskan sektor perhotelan, menjejaskan sektor pelancongan. Kan sektor pelancongan, sektor yang banyak tutup, tempahan dibatal, bla 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 bla. Okey, bertambahlah lagi mereka yang tidak bekerja. Jadi itu belum lagi sektor-sektor yang lain. Jadi dalam situasi sekarang ni, awak lihat inflasi kita rendah. Nampak kita pun dah tak bising sebab harga barang naik kan. Tapi ramai yang kehilangan pekerjaan. So, apa gunanya harga barang rendah kalau kita tidak mempunyai pekerjaan, iaitu kita tidak mempunyai pendapatan. Ini macam mana, nampak tak? Saya boleh kaitkan dalam konteks ekonomi dan dalam konteks ekonomi. So, kadang-kadang saya terfikir, mungkin awak boleh fikirkan, mana yang awak nak? Harga barang naik, harga barang mahal, tapi awak ada duit untuk beli harga barang yang mahal tersebut. Maksudnya awak ada pekerjaan, awak ada pendapatan. Ataupun harga barang murah, tapi awak tak ada pekerjaan, awak tak ada pendapatan untuk membeli harga barang yang murah tu. Apa yang saya sebutkan tadi, kalau awak lihat pendapatan dengan perbelanjaan, kalau awak lihat inflasi dengan pengangguran, harga minyak dengan orang yang kena berhenti kerja, COVID dengan situasi ekonomi, semuanya ada hubungan, ada faktor penyebab. Awak akan lihat, kalau lihat dalam konteks Y dengan X kan, Y dengan X, seolah-olah kalau X tadi pendapatan, kalau pendapatan dari RM1, dia belanja RM60. Seolah-olah pendapatan dia akan mempengaruhi perbelanjaan dia. Secara teori dia begitu kan. Inflasi boleh mempengaruhi pengangguran. Pengangguran juga boleh mempengaruhi inflasi. Nampak tak? Ada hubungan antara X dengan antara dua pembeli upah tadi. Itu dinamakan hubungan penyebab. Kita akan belajar dalam konteks model agregasi, iaitu dia nak mengukur hubungan penyebab, tapi mesti berdasarkan teori. Bukan boleh main suka-suka saja. Kita nak letak hubungan tersebut. Hubungan tersebut mesti ada sandaran dia berdasarkan teori apa. Sebab tu faktor ekonomi, teori tu sangat-sangat penting. Manakala satu lagi term selain daripada agregasi tadi, agregasi dia menunjukkan hubungan penyebab. Ada hubungan penyebab antara kedua-duanya. Agregasi. Manakala korelasi ni dia hanya memberitahu ada hubungan. X dan Y ada hubungan, tapi dia tidak memberitahu hubungan penyebab. Hubungan penyebab tu kita kena analisis dalam analisis regresi. Jadi, tapi dalam kelas ni kita akan sentuh kedua-duanya, tapi banyak pada model regresi. Sebab dalam model regresi dia memang ada hubungan dah. Dia memang mengkaji hubungan, relationship, tapi dengan ada hubungan arah sebab akibat dia. Dalam korelasi dia hanya kita nak tahu ada hubungan ataupun tidak. Jadi selalunya dalam analisis korelasi ni dia hanya analisis awal. Sekarang kita keluarkan dia adalah analisis awal untuk menentukan hubungan tersebut. Okey, seterusnya apa? Okey, ni terminologi. Ni term-term penting yang perlu awak tahu. Yang biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar ialah dependent variable ni kan. Dependent variable. Satu lagi explanatory variable ni ialah pemboleh ubah penerang ataupun dia yang di bawah ni kalau kita pakai independent. Dependent ni bahasa Melayu apa? Dependent ialah bahasa Melayu ialah pemboleh ubah tidak bebas kan? Dependent bebas. I think bebas independent. Bebas independent. Tu saya lupa. Dependent tidak bebas. Dependent bergantung. Depend kan? Tidak bebas. Terima kasih tadi siapa yang bantu tu. Tidak bebas, dia bergantung. Pemboleh ubah tidak bebas. Maksudnya apa? Pemboleh ubah tersebut dia bergantung kepada pemboleh ubah yang lain. Okey, tindak balas ataupun behavior ataupun tingkah laku ataupun pergerakan ataupun movement dia satu pemboleh ubah tu dia bergantung pada pemboleh ubah yang lain. Itu maksud tak bebas. Contoh tadi pemboleh ubah kita ada pendapatan dan perbelanjaan. Perbelanjaan tidak bebas. Sebab perbelanjaan bergantung pada pendapatan kita. Okey, nama-nama lain bagi pemboleh ubah dependent ni ialah explain dan nama-nama lain respon, endogenous, outcome ataupun control variable. Pemboleh ubah yang dikawal oleh pemboleh ubah yang lain. Ni dalam ekonomi, dalam statistik, dalam matematik mungkin awak hanya perlu tahu dependent saja. Awak perlu tahu julat.
Saya rasa ni Y. Y ialah pembuli ubah julat. Nama-nama lain dalam ekonometrik awak akan yang ada ni, predictor, regression, response, endogenous, outcome dan control variable ni awak tahu. Ini nama-nama lain. Kenapa awak tahu? Sebab kita akan jumpa dalam ekonometrik ni, bukan saja kelas ini saja awak belajar ekonometrik. Dalam kelas-kelas yang lain nanti, kursus-kursus yang lain, awak akan jumpa 1001 macam test, 1001 macam ujian, dan dia akan bezakan pembuli ubah yang sama dengan istilah yang berbeza-beza. Ada kalanya awak jumpa Y. Dalam matematik awak jumpa Y. Dalam ekonometrik nama dia jadi explain. Dalam test yang lain mungkin nama dia respon ataupun outcome. Tapi dia merujuk pada pembuli ubah yang sama. Begitu juga pasangan dia. Iaitu pembuli ubah penentu, pembuli ubah penerangan, pembuli ubah bebas, independent. Pembuli ubah pengawal, regressor, stimulus, exogenous, covariate, predictor, peramal, dan 1001 macam lagi. Ini antara nama yang perlu awak tahu dalam konteks kelas ni. Kadang-kadang nama je, dia kata exogenous variable, tapi dia rujuk pada X yang sama sebenarnya. Cuma untuk test yang berbeza-beza. Okey. Saya rasa untuk test. Okey, jenis-jenis data. Okey, ni saya rasa awak dah jumpa dalam beberapa kursus yang lain. Jenis-jenis data yang biasa kita akan gunakan data siri masa. Data siri masa ialah data siri data yang ada banyak faktor masa. Contohnya di sini. Faktor masa dia tahun, namanya data tahunan. Faktor masa ni dia boleh berubah. Dia boleh jadi tahunan seperti biasa ataupun bulanan, data bulanan pun siri masa, data mingguan, data harian, data setiap minit. Kalau dekat stock market tu, data setiap saat. Itu adalah data siri masa. Selain siri masa ialah data kerata rentas adalah data pada satu tempoh masa tertentu. Contohnya kita nak lihat pengeluaran ataupun kat sini pengeluaran dan harga telur pada tahun 1990 dan 1991 sahaja. Nampak? Faktor masa dia hanya ada 1-2 saja. Itu nama dia data keratan rentas. Kalau banyak masa dia jadi data siri masa. Ini contoh data keratan rentas. Ini data lama lah. Kalau dulu di masa tahun 2016 ni, masa tu GST ada kan. Harga barang naik dah, itulah ininya. Sampai kajian kena follow harga barang. Ini harga harga purata serbuk kopi bagi setiap 180 gram pada 18 Mac 2016. Ini contoh data keratan rentas. Sebab dia satu faktor masa tapi banyak kawasan untuk harga kopi. Ini contoh harga ayam. Dulu kecoh harga ayam kan. Hari-hari kita makan ayam kan. Ini pada tahun 11 September 2015, lebih kurang 5 tahun dulu. 5 tahun dulu ialah harga ayam di kawasan di mengikut negeri harga purata sekilo. Ayam bersih standard di kawasan anda. Bagi setiap kilo. Harga ayam pun dulu pernah kecoh. Asal raya je kecoh harga ayam juga. Jadi ini contoh data kereta rentas. Okay, data terkumpul, pool data, gabungan data gabungan data kereta rentas dan juga data siri masa, dia akan membentuk data pool ataupun data terkumpul ataupun data panel. Data panel adalah konteks lagi besar. Awak gabungkan ada banyak perkara. Contohnya KDNK, awak gabungkan contoh data kereta rentas KDNK, selalu data pendapatan KDNK pada 10 tahun untuk 10 buah negara. Jadi data KDNK selama 10 tahun bagi 10 buah negara. Kemudian pembuli ubah ekspor, pembuli ubah cukai, pembuli ubah pelaburan. Selama 10 tahun untuk 10 negara, awak combine semua data tu, itu dinamakan sebagai data panel untuk buat analisis. Cuma dalam kelas kita ni, mungkin kebanyakan data yang awak gunakan data siri masa untuk 30 tahun daripada 1970 sampai tahun 2000, tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk satu faktor masa saja untuk satu negara Malaysia, tapi ada beberapa pembuli ubah. Jadi NK, pendapatan dan sebagainya. Itu namanya data siri masa. Tapi bila awak masukkan negara-negara yang lain, selain daripada Malaysia, awak juga lihat negara Singapura, Indonesia dan sebagainya, dia akan jadi data panel.
Okey, itu dalam konteks jenis-jenis kata. Okey. Itu saja untuk hari ini. Untuk topik yang pertama ni.